Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama diberi Arwindra Sanalaki Panisselvam dari Praktikum K1H2. Pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan moral, etika, nilai dan juga akhlak. Sebelum masuk secara lebih lanjut, kita tengok dahulu maksud yang dibawa oleh perkataan-perkataan tersebut. Pertama sekali, pengertian moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku serta berkait erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Di dalam kehidupan, terdapat indikasi seseorang yang dapat dianggap bermoral iaitu apabila memiliki kesedaran untuk menerima serta melaksanakan peraturan yang ditetapkan. Satu contoh sesuatu yang menerangkan moral adalah apabila seorang guru bermoral melihat murid-muridnya bergaduh atau melakukan perbuatan buli kepada murid-murid lain. Dengan ini, beliau memanggil murid-murid yang terlibat untuk memberi nasihat bahawa tindakan buli adalah perbuatan yang salah dan mampu menyumbang kepada pelbagai kesan buruk. Beliau juga bertindak untuk melaporkan dan memaklumkan perkara tersebut kepada ibu bapa atau penjaga murid-murid tersebut. Beliau melalui tindakan-tindakan yang dinyatakan, jelaslah bahawa seseorang insan yang bermoral itu akan mampu membuat keputusan yang wajar bagi menangani sesuatu isu yang dialami. Seterusnya, etika pula membawa maksud secara umum, iaitu suatu peraturan atau norma yang biasa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajipan dan tanggungjawab moral. Antara contoh-contoh etika ialah etika semasa bekerja. Contohnya, seorang usahawan perlu mematuhi kod etika kerja dengan menjaga kerahsiaan dan privasi informasi tentang klien saat bekerjasama. Contoh-contoh etika yang lain pula adalah memberi salam saat bertemu ke rumah seseorang, membuang sampah di tempat yang disediakan serta menghormati orang yang lebih tua. Seterusnya, kita beralih pula ke nilai. Nilai adalah prinsip kewajipan atau kualiti yang menjadi ciri seseorang. Tindakan atau objek yang dianggap positif atau sangat penting oleh kumpulan sosial. Tambahan pula, dari segi istilah, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri iaitu yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Jika seseorang menunjukkan perilaku baik seperti memaafkan kesalahan orang padanya, maka jika dia memaafkannya dengan mudah dan tanpa perlu syarat, dianggap berakhlak dengan akhlak pemaaf. Namun jika dia mengambil masa yang lama untuk berfikir, untuk mengenakan syarat-syarat tertentu untuk memaafkannya, maka sifat pemaaf belum lagi menjadi akhlaknya kerana dia masih perlu bersusah payah untuk melakukannya. Adapun sesuatu yang sudah menjadi akhlak, ia akan mudah dilakukan tanpa perlu berfikir banyak. Tuntasnya, kita tengok apakah kaitan antara moral, etika dan akhlak. Akhlak secara umumnya ialah tingkah laku manusia yang bersumberkan kepada asas wahyu atau syarak. Sementara itu, etika ialah sistem tingkah laku manusia bersumberkan selain daripada wahyu iaitu bersumberkan falsafah. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik ataupun jahat pula dinamakan moral. Akhlak merupakan satu sistem yang menilai tindakan zahir dan batin manusia, manakala moral ialah satu sistem yang menilai tindakan zahir manusia sahaja. Contoh bagi membezakan akhlak dan moral mengikut perspektif agama Islam ialah dari segi pemakaian. Pemakaian bagi seorang Muslim mengikut agama Islam mestilah menutup aurat, dan jika individu Muslim tersebut tidak menutup aurat, mereka dikatakan tidak berakhlak kerana telah melanggar ajaran yang ditetapkan. Tetapi mengikut pandangan moral, jika seseorang itu mendedahkan aurat tetapi masih mempunyai perlakuan baik, mereka masih dianggap bermoral. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.